Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 5 Zulqa'dah 1443 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Jathiyah. Surah Al-Jathiyah, surah yang ke-45, juzuk yang ke-25. Ayat yang kita akan baca iaitulah ayat 15. Ayat 12 sampai 15. 12 sampai 15. Ayat ini masih lagi di dalam siri-siri menjelaskan kekuasaan, keesaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla dari semua sudut. Bermula dengan laut, naik ke langit, turun ke bumi, la ayatin, menjadi tanda keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada orang mukmin supaya bersikap pemaaf. Walaupun disakiti oleh puak kafir, maaf dulu. Dan kemudian turun pula ayat supaya memerangi mereka. Kata orang, maaf ada batasan. Memaaf bukan makna kalah, tewas, tapi lebih kepada mencari langkah yang baik untuk perjalanan yang seterusnya. Kemudian diakhiri dengan janji Allah Subhanahu wa taala, wa'dun wa wa'idun, janji baik kepada hamba yang beriman. Dalam ayat ini fokus kita kepada orang yang beriman, dan wa'idun, janji buruk kepada orang yang derhaka, wal iyaz billah. Dua di atas dunia ni, ada orang baik, ada orang tak baik. Ada orang mukmin, ada orang kafir. Ada orang yang ikut ajaran Allah, ada orang ikut ajaran syaitan. Ada yang ikut sunnah Nabi, ada yang reka amalan sendiri. Itulah realiti secara umumnya keadaan manusia. Para jemaah sekalian, kita mula dengan baca ayat 12. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 1096. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله
ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. Balik semula kepada ayat 12. Ayat 12. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah yang memudahkan laut bagi kegunaan kamu. Allah kata aku buat laut ni untuk manusia guna. Duduk atas pun boleh, menyelam pun boleh, cari makan pun boleh, duduk makan pun boleh. Allahu Akbar. Semua kita ada. Untuk kegunaan kamu, supaya kapal-kapal berlayar padanya dengan perintahnya, dan supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurnianya, dan juga supaya kamu bersyukur. Jadi para jemaah sekalian, ini dia panggil munasabatul ayah. Susunan ayat ini bagaimana? Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lepas sifatul rububiyah. Sifat Allah sebagai Rabb, pemilik, penguasa, pencipta, Tuan punya alam ini. Zakara ba'da asariha, maka ayat ini Allah detailkan di antara kuasa aku, di antara kekuatan aku, iaitulah yang menjadi tanda kepada kamu. Apa dia? Yang pertama, Allah mulakan dengan lautan. Kita pergi ke laut dulu. Allahul ladzi sakhkhara ay zallala, makna mempermudahkan urusan. Kalau kita nak tengoklah, kita jarang-jarang naik laut ni, hai, sekali-sekali nak pergi ke pulau, maya ajak dah malam tu, maya ajak bangun bermunajat, ya Allah minta ala laut tidak bergelora, mintalah supaya angin tidak kuat, minta bot yang kita naik tak habis minyak tengah jalan. Jadi macam-macam minta. Tapi bagi orang yang kerja dia duk naik bot, kata awak ni bawa buk ni tak pakai nak baju jaket keselamatan. Dia kata jak bodoh lagi tak pakai baju pun tak pakai soh jaket keselamatan. Bagi dia tak mikir benda tu. Kita hok jaga-jaga naik ni mikir. Itu maknanya Allah Ta'ala permudahkan sumber rezeki dia di atas laut. Ada orang sumber rezeki dia kena menyelam dari laut, pergi cari dia punya, cari macam-macam dia punya alat dalam bawah tu. Allahu Akbar. Itu Tuhan kata sakhara bimakna zalal, permudahkan untuk kegunaan kamu laut itu. Wahai manusia, untuk kapal berlayar, supaya kapal berlayar padanya dengan perintahnya, biiznihi wa izni bi amrihi wa izni wa taysiri, semua tu dengan apa yang Allah Ta'ala permudahkan untuk kita. Mudah, jarang-jarang jaga-jaga sekali bunyi buk terbalik, dipukul ombak dan macam-macam. Pukul hari ni esok pergi pula, pusat pergi pula. Kita tanya ni orang duduk laut nelayan ni, ahli-ahli kapal ni, kata cabaran yang paling getir yang pernah awak hadapi, banyak dah, kata banyak. Saya ni mati hidup balik berapa kali dah ni, mati hidup balik. Nyelambung dia ombak. Kalau kita tengok ke ni lah dalam rakaman video ni, macam mana dia rakam, kita apa heran. Kapal tu naik, turun. Hok dia rakam tu duk mana? Ajaib kata budak-budak ni, boleh dia merakam benda tu. Itu panggil kerja Allah SWT beri. Pertama, tanda. Tanda yang pertama, Allah permudahkan laut untuk kita.
Yang kedua, walitabtaghu min fadlihi, dan supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurnia Allah. Tengok, ay walitatlubu ma'aisyakum wa arzaqakum, kamu carilah sumber pendapatan kamu, rezeki kamu dengan limpah kurnia Allah Ta'ala beri kepada kamu, seperti naik kapal belayar untuk memunggah, membawa barang-barang dagangan. Besar-besar kapal tu, Masya Allah, kapalnya besar. Satu saat kapal kontena tu berapa berat dia duduk atas laut, tak turun dari air, duduk dekat situ. Wasaidil asma, gi tangkap ikan. Ni orang kaki pancing, dia panggil kaki pancing, kawan-kawan kita. Kata berapa awak sewa buk nak pergi kau mancing sepadalah kau berumah mana, berani dia pergi. Berapa harga buk dia kira? Kita tanya, kalau mau beli ikan dengan sewa buk tu, berapa tahun boleh ikan? Banyak dah dia kata. Habis pergi tu apa? Minat. Allah, manusia ni kalau dia minat, tak sekira apa. Tak, hitai lah, bahar. Orang cadak soto tu kat pakai tak tidur malah, kau duk main ngutik soto. Cuma Allah kata apa? Litabtaru min fadlihi, mugi naik kapal, naik laut untuk mencari rezeki yang Allah Ta'ala sediakan untuk kamu. Subhanallah. Itu yang kita kata. Tapi ingat, yang ketiga ni poin utama, wala'allakum tashkurun, dan juga supaya kamu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ay wala'allakum tashkurun Allah ala ni'amihil azimah, kamu syukurlah dengan nikmat Allah Ta'ala yang besar, yang kamu dapat rezeki dengan apa yang dipermudahkan oleh Allah kepada kamu menggunakan laut. Kemudian hendaklah kamu mentauhidkan Allah, taati perintah Allah, jangan pergi buat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ni tidak, Allah permudahkan kita laut, kita pergi buat kapal cruise ke apa nama tu, pakat naik duk joget atas tu pula, tak takut buat ni ku bijak syaitan ni kata. Dikata di Ibnu Atiyah rahimahullah, di antara ibtigha fadlillah bittijarah, ahli-ahli perniagaan menggunakan laut untuk berniaga. Ahli-ahli ibadat, wa kadzalika maqasidul bir min hajj, ahli-ahli ibadat pula naik laut nak pergi haji. Zaman dulu orang nak pergi haji ni 3 bulan dalam laut, tengok angin tolak, lepas tu mari kapal api, lepas tu mari kapal enjin, 2 minggu dalam laut. Kita ni yang bercakap ni, Abu Anas afallahu anhu, telah diriwayatkan oleh ibu kita rahimahullah, anak ni salah seorang daripada jemaah haji yang sempat pergi dengan kapal laut. Tapi gambar tak ada. Masa tu orang tak main selfie. Kalau zaman ni penuh dengan gambar ni, tengok di antara baby pergi haji. Tu dia. Sanak kitanya, ibu bapa kita lah, muka kita kecil. Nak kata naik haji. Ataupun pejuang-pejuang Islam naik kapal untuk berjihad, menyampaikan Islam ke mana-mana. Ni sampai Islam sampai ke kita ni, Nusantara ni, dibawa oleh peniaga-peniaga, pengembara-pengembara Islam, tok-tok Arab yang mari duk mengembara ke sini. Kita kata jazahumullahu khairah. Dia mari bawa Islam, mengislamkan orang kafir masuk Islam. Kita orang Islam pula pergi duk buat benda khurafat karut di kubur Tok Syekh tu. Buat apa? Sepatutnya nak memperingati Islam, menyebarkan Islam, bukan pergi duk reka bercerita pelik-pelik kepada tok ayah. Macam-macam dia punya jadi. Daripada pergi ambil berkat di bukit, sekarang ni dipanggil satu kepahaman pelik, dia panggil tanasukhul arwah. Ruh ni boleh transfer pula, pindah-pindah. Ini ajaran karut, ajaran sesat yang boleh memesongkan kepahaman umat. Tapi apa boleh buat, makin pelik makin diikuti. Sebab itulah kata-kata masyhur daripada Imam Syafi'i, likulli saqitatin laqitah, setiap benda jatuh ada pemungut, ada pengutip. Sampah jatuh ada orang kutip, daun jatuh dikutip oleh kambing, apa saja pun yang jatuh ada je pemungut. Allahul musta'an.
Jadi tuan-tuan, kita jangan duk jadi pengutik sapah. Kata di ulama al-ijtimai, dia kata la takunu kahatibil lailin. Mu jangan jadi seperti pencari kayu api pada waktu malam. Dia tengok nampak comel panjang, ambil gak pengaknya, patut dia rupanya ular bukan kayu, nak kata apa. Pergi tengok macam toko comel, gak ambil kena tahi orang, nak kata apa. Itu dia panggil hatibul lailin. Orang yang mencari kayu api di tengah malam, banyak patut dia ular lah, jumpa akak najis. Kita ni jangan cari kayu api tengah malam, kita cari yang jelas daripada penjelasan, daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allah bagi kemudahan kepada kita, la'allakum tashkurun. Ini yang besar matlamat dianya. Apa dia? Orang ahli jihad naik kapal untuk berjihad. At-tasayyud, orang yang nak cari ikan, nak cari benda-benda dari laut, pakat naik laut pergi untuk mencari ikan. Kita kata itu di antara limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itu jangan lupa la'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Apa dia makna syukur? Syukur ni maknanya kita ikut apa yang diperintahkan oleh Allah, jangan langgar perintah Allah. Segala SOP syariat dipatuhi, maka itu tanda orang bersyukur. Kita ni kadang-kadang bila dapat nikmat Allah Ta'ala bagi kurnia nikmat, tanda syukur kitanya, panggil orang mari di rumah kita, buat majlis, bergendanglah majlis maksiat. Itu tidak syukur, itu nama dia majlis kufur nikmat. Na'udzubillah. Allah Ta'ala suruh syukur, kita pergi kufur nikmat, buat apa? Tunggulah. Kata di para ulama Islam kata, asyukru hafizun wa jalibun. Tulis, asyukru hafizun wa jalibun. Syukur, sifat syukur ini hafiz, menjaga nikmat yang sedia ada, wa jalibun, menarik nikmat yang belum ada. Allah Ta'ala dah janji dalam Quran, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu syukur aku tambah. Nak suruh bertambah saham kita, syukur. Habis bagaimana syukur? Makin banyak duit, makin disimpan dalam peti, dalam akaun, tak bergerak, tabur-tabur, bantuan kebajikan tak bergerak. Itu syukur apa itu? Itu syukur, itu pengumpul nama dia, bukan pensyukur. Pengumpul harta, bukan pensyukur harta. Na'udzubillah. Baik, mari kita pergi lagi. Kita tengok kepada dalil kekuasaan Allah Ta'ala di langit, daripada laut ke angkasa. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. Dan Allah memudahkan untuk faedah dan kegunaan kamu segala yang ada di langit, naik ke atas kita, tak pada di langit, dan yang ada di bumi. Semuanya sebagai rahmat pemberian Allah daripadanya. Minhu ay minallah. Jadi Allah SWT ajar kepada kita, ini dipanggil ilmu munasabah. Munasabatul ayah, lamma zakarallahu ta'ala ayatal bahri, Allah Ta'ala tunjuk pada kita tanda kekuasaan Allah di lautan yang begitu besar. Kalau kita tengok dalam peta bumi ini, sebahagian besarnya biru. Apa dia tu? Laut, air. Maka air telah mendapat manfaat kepada penduduk dunia ini, menunjukkan kepada keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara keagungan Allah, mu jangan tengok bawah saja, tengok ke atas. Tengok atas, ai sakhara bermakna zallalallahu lakum. Allah Ta'ala permudahkan kita untuk kegunaan kita, makhluk Allah Ta'ala yang berada di sebelah atas. Apa dia? Matahari, bulan, bintang, awan, hujan, hawa, udara, dan lain-lain lagi. Allahu Akbar. Waktu ana bawa sebahagian daripada jemaah haji dari jabatan JKIM, dia panggil Jabatan Kuasa Emas Islam, pekerja-pekerja dia tu. Jadi ramai pilot-pilot yang datang, kita minta Tuan Haji pilot tolong cerita kepada kita tentang keajaiban sepanjang kamu duduk terbang atas udara tu, benda pelik yang kamu tengok.
Cerita pengalaman. Macam-macam dia coba. Dia kata di atas udara ni ada terowong, lebuh raya, angin. Lebuh raya tu untuk apa? Kita guna, kalau kapal terbang termasuk, lagi laju dia punya perjalanan. Sebab kebetulan angin tu pergi kena. Kita nak pergi depan tu, jimat minyak. Tak payah perih dia jalan dia. Dan lorong itu diguna oleh burung-burung. Burung ni banyak hijrah. Dia pergi musim ni pergi sana, musim ni pergi sana. Burung pun berhijrah menggunakan udara. Tengok semua. Wama fil ardi, yang di atas bumi apa dia? Pokok, bukit, air, hayawan, logam, galian, macam-macam benda ada atas dunia ni. Allahu Akbar. Untuk apa? Limanafi'ukum, untuk kegunaan kamu, hei manusia. Minhu ay wa jami'u zalika minallahi wahdah. Semua itu daripada kurniaan Allah Azza wa Jalla yang esa kepada kita. Jangan duk mikir ni hak kita. Lah, kita ni pengguna yang diizinkan oleh Allah untuk menggunakan bahan-bahan yang telah disediakan oleh Allah kepada kita. Apa lagi nak? Berapa tanda ada kita? Laut, angkasa raya, bumi. Cukup. Tengok akhir ayat Tuhan kata, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allahu Akbar. Sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kemurahan dan kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkannya dengan teliti. Allahu Akbar. Yang mikirnya dengan teliti. Ini semua ayat Allah. Tanda sikit sebagai ahli tadabbur. Dalam suratul Nahli ayat 53 Allah huraikan tentang nikmat. Tuhan kata, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua yang kamu dapat nikmat itu daripada Allah, bukan daripada kita. Kita ni Allah permudahkan urusan. Kita buka kedai perniagaan, laku, alhamdulillah. Orang lain buka kedai tak laku, pergi cari tangkal azimat ilmu sihir, gantung sana sini, tak laku juga. Nak kata apa? Tak usah duduk bergantung dengan benda-benda yang karut. Sebab itulah bahayanya bila benda khurafat masuk dalam masyarakat yang sudah dimatikan oleh ulama-ulama kita. Mari pak lebay zaman kita ini duduk tayang balik benda tu. Manusia ni suka benda pelik-pelik, suka. Kalau kita mengajar ni baca hak Nabi baca ni dalam kitab kita ni, Perisai Muslim. Tuan baca hak ni, hak Nabi ajar. 4 kali ajar tak ingat lagi. Sekali mari tok ayuh ajar baca zikir ni, hak dia boleh dalam bukit mana, nyo pergi kemah keming kata orang Kelantan. Hak ni hak jadi ni, mujarrab. Dia punya ayat mujarrab selalu. Kita baca hak ni tu jadi selalu. Ni ada orang tu lah budak mana tahu. Dia kata mula suami tak nak kata. Dia sekali dia baca zikir hak tok ayuh mari bui ni, dengar kata dah. Jadi molek. Jadi kita ya kempen gak kita pagi petang siang malam baca tuan-tuan hak Nabi ajar, tak apa kemas. Sebab itulah ana bila sekarang ni ana ngajar kitab Perisai Muslim, kita baca doa dia, kita baca sekali dengan hikayat dia, cerita dia. Nak boleh kau keluar cerita bacaan ni, berambak dengan jin dulu, berembah dengan syaitan dulu. Power dia punya tu. Baru naik sah. Kata orang naik sah apa dia? Naik semangat nak ibadat. Kita kena pandai juga bahagian marketing ni. Tak, orang jual bak orang dengar boleh. Naga kita hok jual hok kempen sunnah ni tak ada strategi nah kita nya. Duk main hadas sana. Faham kan? Ada seorang makcik Allah irham dah dia mati. Ni apa ni orang duduk viral kan nama Syekh Tayyib Al-Makki. Syekh Tayyib Al-Makki ni jiran tok kita di Mekah tu. Orang panggil Pak Yip dia rahimahullah lah. Jadi dia bawa makcik dia ni orang makcik lah, dia kahwin baru mak bini dia mati, bawa pergi Mekah. Mak saudara kita ni bila ada kuliah bawa lagi. Bawa makcik ni buat teman moga nak pergi rumah Syekh. Orang tanya, "Cik, mau pergi ikut apa ni ustazah bawa pergi ngaji dengan apa?" Tak tahu, duk main hadas sana, hadas sini. Moga ngaji. Kawan tak mengaji Arab, duk main hadas sana, hadas sini. Dia kata hadas sana, hadas sini, aku tak tahu berapa. Kata jadi cerita dia ni. Itu sanak cerita orang tua-tua. Baik, mari cerita kita balik kita cerita kita ni.
Allah kata apa? Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Hanya orang yang berfikir. Allah Taala bagi kepada kita semua benda dia beri kepada hamba dia menjadi dalil yang jelas. Dilalatin wadihah, dalil yang jelas. Alamatin bahirah, tanda-tanda yang cukup nyata menunjukkan benarnya kuasa Allah Azza wa Jalla yang maha berkuasa. Jangan siapa yang kacau, jangan siapa yang cuba tidak bersyukur pada Allah, maka dia akan menjadi manusia yang kecewa. Kita jangan ingat benda yang kita boleh atas dunia ni hak kita. Kita cuma pengguna yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Jangan duk main. Syukur nikmat. Apa yang kita buat berjaya, alhamdulillah. Apa yang kita buat tak berjaya, cuba lagi. Jangan kata Allah, Tuhan tak sayang ke aku deh. Orang lain buat berjaya, aku tak berjaya. Kita kata tidak. Dalam bab dakwah pun sama juga. Ada orang yang sekali dia ceramah, orang mari ribu-ribu. Ada orang pergi ceramah, orang mari puluh-puluh orang. Nah, ada setengah masjid banyak tiang pada orang, contohnya. Nak kata apa? Jangan main. Kita kena pergi pada hari Nabi kita selalu tengok. Ada Nabi yang ramai pengikut, ada Nabi yang tak ramai. Kita kata kebenaran itu bukan duduk di bilangan ramai semata-mata. Kebenaran itu apabila yang disampaikan itu daripada Allah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tamatlah 2 ayat tentang tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kita pindah kepada ayat 14, ayat yang menunjukkan kepada sifat sikap manusia yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Mari tengok ayat 14. Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan kejahatan dan gangguan orang yang tidak menaruh ingatan kepada Allah, pembalasan yang ditentukan oleh Allah. Maknanya kita diganggu oleh orang kafir. Maksud dia. Disuruh melakukan yang demikian, suruh memaafkan itu kenapa? Kerana Tuhan akan memberi kepada satu puak balasan yang patut dengan apa yang telah mereka lakukan. Kata di para ulama, dia kata dalam ayat yang lepas, ayat yang ke-11, ayat yang 7 lagi, wailul likulli affakin athim, celaka bagi orang yang mereka-reka tuduhan jahat kepada Islam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kepada ayat 11, lahum azabun mir rijzin alim. Dalam ayat yang lepas, siri yang lepas, kita sudah baca ada 4 kategori azab. Azabun azim, azabun alim, azabun muhin. Berapa ayat kita baca? Dalam ayat yang lepas, azabun fabashiru bi azabin alim, lahum azabun muhin, lahum azabun azim, dan lahum azabun mir rijzin alim. Ada 4 jenis. Jadi bila mari puak-puak kafir duk provokasi terhadap Islam, duk ngenak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata macam-macam, ini menimbulkan kemarahan. Bahasa Arab kata yusirul ghadab, menimbulkan kemarahan orang Islam kepada orang-orang yang istihza bil Quran. Orang duk main dengan Quran, duk hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, takkan kita diam. Tapi waktu tu kadang-kadang terpaksa kena diam. Lesh, adakah kita diam kerana apa? Sebab kita belum dapat kekuatan. Tak dah. Cakap je pain nyatipah dia Abu Jahal. Kena tampar, kena terajang ke geng Abu Jahal dan puak-puak kuncu-kuncu dia. Jadi orang Islam terpaksa kena diam, terpaksa kena akur dengan suasana yang berlaku, tak lawan. Nabi dicampak salah jazur, perut unta atas kepala tengah solat, orang tak berani nak pergi campak, nak pergi angkat. Fatimah mari tarik, subhanallah. Nabi dicekik tekuk dia dekat Kaabah.
Umat Islam yang ada yang ditindas, mustad'afin, tak berani nak bangkit. Yang bangkit siapa? Abu Bakar menerkam pergi Nabi kita tarik tangan kafir, dia kata ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Jadi bila mari dalam suasana kita ni merasa geram marah, Allah Taala mari kepada ayat qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyam Allah. Ai katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala perintah kepada orang yang beriman ia mengikut ajaranmu supaya ya'fu wa yatajawazu. Maaf, jangan ambil peduli dengan kerana kejahatan yang dibuat oleh puak-puak kafir yang memang tidak percaya kepada pahala. Tak takut kepada azab Allah Azza wa Jalla. Takut apa? Dia tak percaya. Dia tak beriman. Maka ulama kata ayyam Allah di sini dengan mana hari-hari yang Allah Ta'ala sediakan azab kepada orang yang derhaka, ataupun dengan mana ayyam Allah dengan hari Allah Ta'ala akan beri pertolongan kepada kamu wahai umat Islam. Jadi kita ada dua situ kan? Ada tafsir kata azab, ada tafsir yang mengatakan ayyam Allah, iaitulah hari Allah Ta'ala akan beri kemenangan kepada umat Islam. Jadi buat-buat kafir yang tak percaya kepada umat Islam ni, tunggu sekejap. Ayat ini ayat bertenang. Maaf, jangan duduk mengamuk bila puak kafir kena. Menurut Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, dia telah menukilkan ijma' al-mufassirin mengatakan ayat ini mansukhah. Ayat ini, ayat suruh tenang ini dibatalkan dengan ayatul qital. Bila mari ayat peperangan, lawan je. Lawan je. Tapi ramai juga ulama lain berbeza pandangan. Dia kata tidak. Tidak. Ayat ini mengikut keadaan. Dan kita pun rasa sebahagian ulama tafsir mutaakhirin mengatakan man kana minal mu'minina bi ardin huwa fihi mustad'af. Kalau kita orang mukmin duduk dalam negeri kafir yang kita lemah. Kita lemah nak angkat kepala pap kena lalu. Ai fi waqtin huwa fi mustad'af falyamal bi ayatis sabri. Beramal dengan ayat sabar ni. Sabarlah. Kita lawan apa kita tak menang. Bahkan mungkin umat Islam dalam negeri itu akan dihapuskan semua sekali. Sabar. Sabar. Falyamal bi ayatis sabri was safi wa amma ahlul quwwah. Sudah dapat kekuatan, fa innama ya'maluna bi ayati qital. Kita kena guna ayat peperangan wa qatilul musyrikin, pergi perang yang puak kafir di mana saja kamu dapat. Jadi ini ayat ini kata di para ulama, kita tak mansuhkan ayat, tapi kita jamak di antara ayat. Jamak maknanya waktu kuat lawan, waktu kita lemah bertahan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'funa 'anil musyrikin wa ahlil kitab kama amarahullah. Allah perintahkan Nabi dengan para sahabat supaya tenang, sabar dengan kerana puak kafir dan puak-puak ahlul kitab, wa yasbiruna 'alal adza, dan sabarlah di atas kejahatan yang dibuat oleh mereka. Rawahul Bukhari. Ini bila dalam waktu kita lemah. Bila kita dah kuat, lah. Jadi jelaslah ayat ini tidak mansukh. Kita lebih setuju dengan pandangan jamak, tengok keadaan. Waktu mu tak kuat, jangan duduk bangun. Kata orang, mati awal lah kita. Tapi kalau sudah ada kekuatan, jangan pula duduk tidur. Bangunlah lawan. Kita ni dua-dua tidur belaka. Tak jadi lagu ni. Kita akan bangkit, kena lawan. Sebab sunnatut tadafu', sunnah pertembungan itu suatu perkara yang mesti. Laula daf'ullah nas ba'dhum bi ba'din. Tuhan kata kalau tidak sebahagian daripada sebahagian duk berlawan, runtuh habis tempat-tempat ibadat. Masjid-masjid ni habis dikuasai oleh orang. Kerana itu kita tengok perlawanan tu kuat. Sekarang ni baru ni anak pergi seminar perhimpunan sebahagian daripada ulama yang mari daripada Palestin. Tajuk pun linasrati litahriril Quds. Jadi sekarang ni kita ada link dengan pegawai-pegawai Masjid Aqsa, imam-imam dia yang mari buat Kuala Lumpur. Dia hantar video
bagaimana iktiham Yahudi sehari-hari duk masuk Masjid Aqsa. Oh, dia bagi waktu pukul 8 hingga pukul 11 jangan Islam mari solat sini. Pokok Yahudi mari nak kacau. Jadi kita tengoklah Syekh Umar hafizahullah, tengok dia duk berlawan dengan Yahudi. Berlawan. Oh, kita kata tak ayah ni masa mari ceramah sini nampak tenangnya. Rupanya dia ni salah seorang daripada murabit yang duduk mempertahankan Masjid Aqsa. Berlawan. Kita duk mikir, kata buah-buah ni apa benda, ambil gaji, rehat-rehat lah, Yahudi nak masuk-masuk. Lah, kita yang duduk jauh ni tak ada perasaan kita. Orang yang duduk di Quds, masih lagi jiwa dia mempertahankan Masjid Aqsa. Kalau kita nampak, kecut perut juga. Moga puak-puak tentera Israel tu, dengan senak dengan berdeh dia tu, nampak peluru banyak. Tapi buah-buah ni, main-main ya tolak puak-puak tentera Israel yang tak reti bahasa, duduk kianak, duduk mencabul kehormatan Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, itu dia panggil sunnatut tadafu'. Kita ni waktu lemah, kita buat cara lemah. Tapi jangan salah guna strategi. Dia panggil jangan jadi irhabi, jangan jadi teroris. Islam ajar perjuangan kita mengikut SOP yang ketat dalam syariat. Waktu kita nak perang cara ini, waktu kita silmi damai cara ini, bukan kita jadi rempuh tak tu kalu, jangan. Jangan. Baiklah. Jadi bagi orang yang tak dengar kata, itulah janji Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala mari kepada ayat yang ke-15. Ayat ini menjadi suatu kata putus. Orang baik baiklah, yang buruk buruklah. Man amila salihan fali nafsih. Man amila salihan fali nafsih. Tiap-tiap balasan berdasarkan kaedah. Setiap yang mengerjakan amal soleh, maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri. Siapa dia buat baik, boleh ke dia. Wa man asaa fa'alaiha. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan, maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri. Dua-dua, yang baik yang buruk. Thumma ila rabbikum turja'un. Maka bahayanya, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu. Yang baik yang buruk, dua-dua kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dua-duanya kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi munasabah ayat ini, setelah Allah Ta'ala beri semangat kepada orang beriman dan beri amaran kepada puak-puak kafir, setiap kita akan menerima balasan. Maka ayat ini Allah Ta'ala beri pecah dua. Man amila fid dunya bi ta'atillah. Siapa yang melakukan di atas dunia itu dengan melakukan ketaatan, menjauhi segala larangan, fa naf'u zalika lahu. Manfaat dia untuk dia. Manfaat dia untuk siapa? Untuk dia sendiri. Tapi siapa dia buat jahat pula? Baik. Ayat ini ditafsir dengan surah Ar-Rum. Tanda ni pelajar. Ayat ini ditafsir dengan surah Ar-Rum ayat 44-45. Wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun wa liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati min fadlihi. Ya jelah ayat ni, itu dia panggil tafsirul Quran bil Quran. Siapa dia buat baik, Allah Ta'ala sediakan kebaikan untuk diri dia sendiri, dibalasnya dengan cara baik. Wa man asaa wa man amila bil kufri wal ma'asi. Siapa dia buat kufur dengan maksiat, fadararu zalika, mudaratnya, balanya balik atas dirinya pada orang lain. Dalam ayat ini ditafsir dengan surah Yunus ayat 23, Yunus 23, ya ayuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum. Hei manusia, kejahatanmu baik atas kepalamu sendiri. Mudah ya kita nak cakap banyak pun tak guna. Kita bagi amaran macam ni, sekali-sekala kena kuat juga amaran. Sebab kita ni orang, kita boleh cakap ni kalau orang nak dengar. Tapi kalau orang tak dengar, tutup pintu dah. Cakap apa pun dia tak mau dengar belaka. Orang kapur kita kata, royaklah rimah gajah pun tak pakar. Habis, bagi amaran lah. Kita dua ni tak usah cakap banyak. Kita tunggu mati je senang. Nak kata apa? Orang cakap pun tak dengar, royak pun tak hirau, tunggu mati. Ada setengah orang ni, dia punya cabaran sedap. Ni.
Ada kita dengar cerita sahabat kita ni, dia kata apa? Setakat mu ustaz royak. Kalau malaikat turun langit aku tak pakai lagi. Punya kerah kepala gedebel tak terpasar dia panggil. Main dengan malaikat turun langit dia main. Allahu akbar. Kata malaikat turun langit. Pula tak nampak dia je. Allahu akbar. Nak ceritanya tak mau dengar kata. Tu dia punca. Baik, akhir ayat. Summa ila rabbikum turja'un. Summa ila rabbikum tasirun. Semua kamu itu akan kembali kepada Allah, hai manusia. Selepas daripada Allah bangkitkan kamu pada hari kiamat, maka akan dibalahnya segala apa yang kamu lakukan itu. Hak membuat atas dunia dulu, terimalah balasannya. Pada hari itu tak ada siapa boleh lepas. Yang baik terima yang baik, yang buruk akan terima yang buruk. Itulah masing-masing jaga diri, masing-masing menyelamatkan diri daripada perkara yang tidak baik. Baik para pelajar sekalian, alhamdulillah tamatlah huraian ayat secara ringkas-ringkasnya ayat 11, ayat 12 sampai ayat 15 pada siri ini. Sekarang kita berpindah kepada mencari al-fawaid, beberapa faedah dari sudut pendidikan, dari sudut tarbiyah, dari sudut dakwahnya, apa yang patut kita buat. Kita balik kepada ayat yang pertama. Ayat 12. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahr. Allah Ta'ala beri kemudahan kepada kamu, mempermudahkan kamu menggunakan lautan. Kata di ulama tadabbur, hazihi ayatu ibrah. Ayat ini ayat pengajaran, iktibar kepada kita tentang bagaimana bahtera membelah lautan. Allah Ta'ala permudahkan benda, sakhara hazal makhluk al-azim li hazal makhluk al-da'if. Laut besar Allah permudahkan untuk menggunakan kapal-kapal yang lemah. Kapal tu lemah, sekali dia yalah ombak balik terbalik. Nak kata apa? Sekali mari ribut angkat dia punya air masuk dalam kapal, tenggelam. Tapi boleh berjalan molek-molek kapal ni. Jarang-jarangnya kita dengar tenggelam. Jarang-jarang. Ada juga ketika Allah Ta'ala nak suruh kita sedar bahawa ni laut, penumpang atas laut ni bukannya tokel laut, jangan duduk berani sangat. Maka jadi dalam ayat ini para pelajar sekalian, ayat Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fi bi amrihi. Allah Ta'ala sebut di sini bagaimana bahtera membelah lautan, dia akan berjalan dengan 3 cara. Tanda ini dipanggil ilmu tadabbur. Yang pertama, dia perlu pada 3 benda. Ar-riyah allati tajri ala wafqil murad. Angin yang bertiup mengikut lorong kita nak pergi jalan. Pasal itulah dia panggil al-malahin, puak-puak kapal ni, dia tahu musim ni angin pergi kot ni, musim ni angin pusing kot ni. Jadi kalau angin satu lorong je, tak balik lagi kita. Waktu nak pergi boleh, balik tak ada. Macam mana nak buat? Allah Ta'ala buat pandai. Jadi dia tahu musim ni kita kena mengembara pergi. Musim sekian angin pusing kot ni pula, kita balik. Ya salam. Zaman kita hari ni dengan ada enjin ni, musim mana apa pakai jalan belakang. Tak apalah. Yang pentingnya kita kena mikir asal kejadian, asal penggunaan laut. Orang tak ada enjin, tak ada minyak, tak ada apa, ada layar. Angkat layar, ikut musim. Subhanallah. Yang kedua, khalaq wajhil ma'. Allah Ta'ala jadi permukaan air yang lembek itu menjadi lebuh raya kepada bahtera yang boleh duduk atas dia. Macam mana? Air itu boleh tampung tu, boleh menampung besar kapal tu. Kalau kecil-kecil kita tak boleh. Ni kapal yang berapa juta, berapa ribu tan dia punya muatan, dia boleh ditanggung oleh air yang lembek tu. Patut tergelar air habis lah, jalan molek-molek. Subhanallah. Yang ketiga, khalqul khashabah. Allah Ta'ala jadikan kayu ataupun besi-besi ini yang boleh terapung di atas permukaan air, yang tidak tenggelam dalam air. Jadi kita kena mikir. Ini dipanggil ayat berfikir. Ayat kita ni Allah Ta'ala suruh mikir. Mu jangan duk kira dengan otakmu ya. Mu kena kira semua tu di sebalik teknologi kapal yang berlayar ini. Wahadhil ahwal, semua 3 perkara ni bukan di bawah kuasa manusia, sudah pasti di bawah kuasa pentadbir al-khallaqul alim,
pencipta yang maha berkuasa, yang telah menciptakan laut, menciptakan kayu-kayu yang boleh berjalan di atas laut. Kita kata subhanallah, Allahu Akbar. Itu yang pertama, iaitu faedah yang kedua. Mari kita cari faedah yang kedua pula. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. Allah permudahkan hak di angkasa, cakrawala semua, dan juga di atas muka bumi, bukit bukau, pokok kayu, apa benda atas bumi, minhu, daripada limpah kurnia Allah. Kita kata, ulama kata apa? Annal asla, asal makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala jadikan di atas muka dunia ini dengan pelbagai jenis-jenisnya, sifat-sifatnya, asalnya itu halal untuk digunakan oleh manusia. Wa antakuna tahiratan, dia itu bersih, boleh digunakan, boleh dipakai. Habis bila dia jadi tak bersih, apabila ada syariat melarang. Tuan-tuan, ini panggil kaedah al-aslu fil asya al-ibahah. Kaedah kata asal benda atas muka bumi ni, benda di hak di angkasa ni halal belaka sehingga ada dalil yang mengharamkan. Jadi kita kata pokok semua halal. Dalam tanah orang tu cerita lain. Tu sebab hak milik. Hak pokok tu jadi. Semua halal belaka. Mu nak makan pucuk boleh, nak makan batai boleh, kecuali memabukkan. Dari cerita lain. Ataupun beracun, boleh mematikan, bukan sangat mabuk. Itu cerita lain. Maknanya asal benda halal, kecuali apabila dilarang, maka dia jadi tak boleh guna. Itu dia panggil kaedah yang besar, tuan-tuan. Maka para ulama mengatakan asal dalam perkara makhluk halal, tetapi dalam bab ibadah al-aslu fil ibadah al-man'u. Asal dalam bab ibadat dilarang. Dalam bab ibadat tak boleh buat kecuali ada dalil yang membenarkan. Kenapa awak mai subuh 2 rakaat? Dah Nabi buat 2 rakaat. Kita buat 3 ya. Tak, moga bangun tidur ni segar mega kata orang. Jangan duk reka. Jadi asal dalam perkara ibadat tak boleh buat kecuali apabila ada dalil yang meluluskan. Asal dalam perkara muamalat, dalam perkara kehidupan halal kecuali ada dalil yang mengharam. Macam kita nak pakai baju, pakai. Oh, saya nak pakai baju jubah, nak pakai kurta, pakai kain sarung, pakai baju t-shirt, semuanya boleh berlaku. Tapi bila syariat mengharamkan, apabila baju laki-laki pakai baju wanita, itu tak boleh. Laki-laki pakai pakaian, baju yang dibuat daripada sutra, tidak boleh. Maknanya asal tak boleh. Ataupun baju tasyabuh bil kufar, menyamai pakaian orang kafir, khas untuk orang kafir, itu tak boleh. Ni sehari 2 ni main pula ni. Dia nak marah ke buat Arab Saudi pakai serba selubur gitu, dia kata ini pakaian yang ikut orang kafir. Macam-macam cerita buat kita ni. Kita duk pakai pelik-pelik tu tak ada masalah. Tak, duk gatus sebeh tekok lah macam-macam. Hak tu alus sunnah punya. Inilah dia panggil double standard punya cara kita berfikir. Sebab apabila kita nak lawan orang kita suka, cari dalil. Nah, mana kita kata al-aslu fil asya al-ibahah. Asal boleh, kecuali ada dalil yang melarang, baru tak boleh. Tapi dalam bab ibadat asal tak boleh, kecuali ada dalil yang membenarkan, baru boleh. Kalau tidak, nya cakur masuk belaka dalam ibadat kita ni. Atas dasar orang nak buat baik, apa salah? Mana boleh macam tu? Baik, kita berpindah kepada yang ketiga. Faedah yang ketiga, qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjun ayyamallah. Ayat ini Allah Ta'ala ajar kepada kita suatu sifat akhlak yang mulia, perbuatan yang terpuji, iaitulah sifat memaafkan orang. Jadi kita gini kaedah, tuan-tuan tanda, kita maaf ni sebab apabila kita boleh lawan, jangan boleh kita berkata aku maaf dia bila kita boleh lawan. Tapi kalau kita tak boleh lawan, aku maaf dia tu tapi kenapa mu tak ambil tindakan? Memang tak urat pun. Itu sebagai bukan sahaja maaf, itu kena sabar. Kalau kata aku maaf dia, mana kita mampu untuk lawan balik, itu maaf. Itu maaf yang darjah tinggi dia panggil. Kenapa tak buat? Saya boleh je lawan, tapi tak payahlah benda kecil-kecil macam tu. Maka kata di para ulama, kalaulah
Allah Ta'ala suruh kita maafkan kepada orang kafir yang buat kesalahan kepada kita, sudah pasti memaafkan orang Islam yang sama-sama satu akidah dengan kita lebih patut diutamakan. Dia kata kita ni orang kafir kita maaf, tapi orang Islam sama kita tak maaf. Ini yang jadi kita penat sekarang ni. Dia panggil berlaku kepenatan dalam dunia hari ni. Pernah seorang anak murid ni mari cakap mencerca orang lain di petok syekh dia. Dia duk kata orang ni, syekh pun celek mata. Pernah pergi berperang dengan Rom? Tak. Pernah pergi berperang dengan Parsi? Tak. Perang dengan Majusi? Tak. Semua puak kafir selamat daripada kamu, kecuali saudara kamu orang Islam tak selamat. Muduk cerita dia pagi, petang, siang, malam. Apa cerita ni? Macam-macam. Hari ni Allahu Akbar, kita tengok dalam media, panggil media sosial ni, macam-macam geruk ada. Geruk hodok kata orang hari-hari pun ada. Geruk hodok menyesatkan orang pun ada. Geruk hodok sebar khurafat pun karut pun ada, macam-macam ada. Tapi hak pelik memang mendapat sambutan. Hak Nabi ajar ni, ala letih lah kitanya. Nak boleh kau peminat ni bukan main susah. Jadi tak apa, dakwah diteruskan, jangan pedulikan dengan kekacauan yang dibuat oleh orang. Baik para pelajar, kita pergi kepada faedah yang keempat. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. Jadi ayat ini dia bagi dua. Beramal soleh manfaatnya kepada kita, amal buruk mudaratnya ke atas kita. Tengok ilmu bahasa Arab. Dia kata kalau kebaikan dia guna li nafsi. Yang jahat ala tu ke atas. Sebab itulah dalam doa kita, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Lana wala takhtim alaina. Jadi ala tu maknanya bala. Ni ada setengah tu iman ni ngomong ala belaka. Allah makhtim lan ala apa ni? Ala ina bikhana. Bila kita tegur dia sengih juga. Kata sengihmu orang belakang makmum tak tahu gapo, amih saja. Ada kita kena beza. Lana li untuk kita. Ala itu bala. Jadi kena ilmu bahasa Arab ni dalam. Maka para jemaah sekalian, setelah kita tahu Allah Ta'ala buka tawaran istimewa, offer kata orang sekarang, nak mana? Pilih. Nak baik, laka. Nak buruk, alaika. Dua perkara yang menjadi pilihan masing-masing. Jadilah kita orang cerdik, jangan jadi orang bodoh. Sebab apa? Orang bodoh yang orang yang pilih benda tak baik untuk diri dia. Betul tak? Allah, kita nak beli gapo pun cek belaka. Tapi masalahnya dalam bab ibadat ni kita tak mikir benda lah gitu. Baik, kita pergi kepada ayat kita ni, ayat yang terakhir juga, man amila salihan fali nafsih. Apakah ciri-ciri amal soleh? Semua benda kita mengharap kita buat benda soleh belaka. Betul tak? Tapi kaedah dalam Islam dia ada SOP dia. Bukan benda jadi soleh belaka. Jadi kata di para ulama, anna kulla amalin, semua amalan yang dibuat tidak ikhlas, fahuwa dararun ala sahibihi, maka dia memberi mudarat kepada kita. Buat tak ikhlas. Ini kita kadang-kadang kita takut. Tak sedar kira hak kafir ni sama-sama kita ya. Buat amalan dah. Sudah buat amalan hak peribadi ni lah. Nak tunjuk kau orang pula dah. Buat baik kau orang. Suka buat mak jamuan, suka beri macam-macam. Sekali tak dapat hak kita nak, mengungkit. Dia tak mengungkit lain, dia mengungkit di Facebook dia ya. Waktu kita ingat ke dia, waktu kita buat makan dia ingat ke dia, hantar di rumah dia. Waktu dia buat tak ingat kita, ini apa punya perangai tengok. Dia mengungkit. Itu semua yang meruntuhkan amalan kita ni. Satu, riak ni waktu kita buat. Yang kedua, mengungkit itu setelah dibuat. Ingat dua perkara. Pasal itulah anak kata, tersimpannya pahala kita 20 tahun, molek, subur, segar megar kata orang,
tiba-tiba lepas 20 tahun patut refresh, disuburkan lagi, tapi hilang pahala dengan sebab mengungkit. Pak cik ni, dia tengok budak kampung ni miskin, dia tolong bagi bantuan sekolah, contohnya kita kata. Budak cerdik cuma miskin, masuk sekolah rendah habis, naik menengah habis, masuk universiti habis, selepas habis boleh kerja, balik-balik pak cik tua tak ingat dah. Lalu depan tangga dia tak berhenti, naik kereta besar dah lah. Oh, dia bercakap pinggir, bahasa budak celaka. Aku pergi jak kecil lagi, tua tak wisalah kat aku ni, 20 tahun pahala disimpan, zep aja, hancur lebur dengan sebab mengungkit. Ini cukup bahaya. Jadi keruntuhan pahala kita sama ada waktu buat tu riak, ataupun sum'ah, mencari glamour, nak suruh orang puji ibadat kita, ataupun mengungkit perbuatan, maka itu meruntuhkan pahala. Maka dengan situ kata di ulama salaf, al-amal salih, amalan nak jadi soleh, ma jama'a baina syartaini, iaitu amalan yang terkumpul dua syarat. Syarat yang pertama al-ikhlas, kita mesti ikhlas imalat kita buat. Yang kedua al-mutaba'ah, kita mesti ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan yang kita reka. Dalam ibadat jangan duk reka. Hak Nabi ajar pun tak habis nak buat. Duk sibuk cari hak tu, cari hak ni. Pelik sungguh manusia ni. Manusia kalau Tuhan tak bagi hidayah, gitulah keadaannya terjadi. Kita kata na'udzubillah min ghadabillah, kita minta perlindungan dengan Allah Taala daripada kemurkaan Allah azza wa jalla. Jadi siapa dia buat amalan yang tidak ikut sunnah Nabi, maka itu alaihi la lahu, itu bala ke atasnya, bukan untuknya, dan dia tidak termasuk dalam SOP amal saleh. Tamatlah kita para jemaah sekalian, insya-Allah dalam ayat yang akan datang, ayat 16, kita akan pergi kepada kisah. Setiap surah dia ada satu ibrah. Jadi ibrah kita sekali ini iaitulah ibrah tentang Bani Israel dengan kitab mereka. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.